Buletin Didik 25 September bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin siang tadi meninjau persiapan dan persediaan beberapa buah sekolah di Langkawi Kedah menjelang pembukaan sesi bersemuka pada 3 Oktober ini. Pengoperasian sekolah di Langkawi adalah mengikut negeri dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara dan Langkawi kini berada di bawah pelaksanaan inisiatif Gelembung Pelancongan. Dalam lawatan itu, beliau mengunjungi 4 sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Langkawi Pulau Tuba, Sekolah Kebangsaan Lubuk Cempedak, Sekolah Kebangsaan Pulau Tuba dan Sekolah Kebangsaan Selat Baganyur. Turut ditinjau oleh Datuk Dr. Razzie ialah asrama sekolah terbabit bagi memastikan segala panduan yang telah diberikan dapat dipatuhi dengan baik. Secara umumnya kita lihat sekolah-sekolah telah bersedia untuk menerima kehadiran murid apabila sekolah dibuka kelak. Ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik khususnya dalam konteks pengudaraan bilik-bilik khas, bilik-bilik darjah. Kita lihat pengudaraannya dapat dioptimumkan. Ada ruang lagi penambahbaikan dalam bilik-bilik khas di mana sama ada langsir atau poster-poster yang tergantung di tingkap itu perlu dialihkan bagi memastikan pengudaraan dalam setiap bilik yang akan digunakan oleh murid-murid di sekolah ini dapat berlaku dengan cukup baik. Tambah Dr. Razzie, selain Langkawi, Labuan dan Negeri Sembilan yang akan memulakan sesi persekolahan fasa 4. Oleh itu, persediaan itu perlu dibuat dengan rapi meskipun kemasukan pertama ini akan membabitkan murid kelas peperiksaan, tapi ia akan diikuti oleh murid-murid lain di sekolah rendah juga. Harga kit ujian kendiri COVID-19 akan diturunkan menjelang akhir bulan ini untuk memudahkan ibu bapa membuat ujian saringan sebelum sesi persekolahan 3 Oktober depan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rossul Wahid berkata, pengumuman harga terbaru itu akan dilakukan dalam masa terdekat. Nanti kita akan pastikan ia turun. Sampai itu kita juga membenarkan bukan saja premis kesihatan yang jual RTK. Kita buka kepada premis lain yang berwibawa tapi mendaftar dengan kita. Contohnya supermarket, minimarket. Menurut beliau, kebenaran itu akan memudahkan rakyat kerana bukan sahaja harganya lebih murah tapi juga mudah untuk didapati. Kerajaan sebelum ini menetapkan harga runcit maksimum bagi setiap set kit ujian kendiri COVID-19 pada harga RM19.90 manakala harga borong RM16. Thailand turut mempercepat pemberian suntikan vaksin COVID-19 terhadap guru serta pelajar sekolah menengah dan vokasional. Ia selaras usaha negara itu membuka semula institusi pendidikan November nanti. Menurut Setiausaha Tetap Pendidikannya, terdapat 210,000 pendidik seluruh negara itu belum divaksin. Justru Kementerian Pendidikan membuat penyelarasan dengan Jabatan Kawalan Penyakit untuk memberikan vaksin COVID-19 kepada semua guru. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA Thailand juga telah meluluskan pemberian vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna kepada pelajar berusia 12 hingga 17 tahun. Minggu lalu, Jabatan Kesihatan Thailand memaklumkan sekurang-kurangnya 85% pelajar, guru dan kaki tangan sekolah perlu divaksin sebelum institusi itu dibuka semula untuk kelas bersemuka. Dihubungi menerusi panggilan telefon atau melalui khidmat pesanan ringkas SMS, anda tidak perlu bimbang kerana ia adalah mesej sahih daripada Kementerian Kesihatan KKM. Berdasarkan penjelasan Pusat Kesiapsiagaan dan Tindakan Cepat Krisis Kebangsaan CPRC yang dikongsikan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam Facebook miliknya siang tadi. Beliau menegaskan bahawa sebarang panggilan menerusi nombor telefon terbabit atau melalui SMS adalah betul. Katanya ia sebagai peringatan kepada individu terbabit supaya mengisi borang penilaian kendiri dalam aplikasi MySejahtera bagi pemantauan Pusat Penilaian COVID-19 CEC Maya. Berdasarkan tangkap layar SMS yang dikongsikan Dr. Nur Hisham, ia tertera mesej yang mengkehendaki individu terbabit yang positif COVID-19 supaya menjawab status kesihatan dengan segera melalui HAT di aplikasi MySejahtera. Selain itu, individu terbabit juga dikehendaki mengisytihar kontak rapat selepas disahkan positif COVID-19.
Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM menyambut baik cadangan orang awam meminta pengendali aplikasi MySejahtera mengaktifkan bunyi peringatan secara berulang apabila pengguna tidak mendaftar keluar selepas lebih 30 minit mendaftar masuk di sesuatu premis. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, cadangan berkenaan adalah idea yang baik kerana pihaknya menerima aduan ramai pengguna terlupa untuk daftar keluar selepas mendaftar masuk. Menurut beliau, KKM akan berhubung dengan pengendali MySejahtera untuk membincangkan saranan berkenaan. Datuk Dr. Nur Azmi menjelaskan sebenarnya pengguna tidak perlu bimbang kerana jika pengguna terlupa mendaftar keluar dan daftar masuk di tempat lain, pendaftaran di tempat awal terbatal dengan sendiri. Namun begitu, kata beliau, cadangan orang ramai yang meminta pihak MySejahtera mengaktifkan bunyi peringatan diakui satu idea yang baik dan bernas. Bertemu kembali. 23,487 penuntut yang akan melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Awam bagi kemasukan sesi Oktober ini ditawarkan wang pendahuluan pinjaman WPP Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sebanyak RM1,500 seorang. Tawaran itu membabitkan peruntukan berjumlah RM35 juta yang disediakan bagi membantu penuntut menampung sebahagian perbelanjaan persiapan memasuki institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN Datuk Wan Saiful Wanjan berkata, ia bagi memastikan tiada penuntut yang gagal memasuki IPT disebabkan masalah kewangan. Wang pendahuluan ini diberikan kepada penuntut warga negara Malaysia yang bersetuju menerima WPP semasa mengisi permohonan DUPU online atau melalui portal kemasukan IPTA. Syarat lain ialah ibu bapa atau penjaga penuntut merupakan penerima bantuan prihatin rakyat BPR dan memenuhi kriteria ditetapkan PTPTN. Mereka yang mendapat tawaran itu boleh menunaikannya di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad di seluruh negara bermula semalam dan menghubungi PTPTN bagi sebarang pertanyaan. WPP mula diperkenalkan pada 1999 dan sehingga Julai tahun ini, seramai 942,025 penuntut telah memanfaatkannya dengan peruntukan berjumlah RM1.39 bilion. Dalam usaha memantapkan jati diri dan membantu pembinaan sahsiah pelajar, Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM menganjurkan program Skillbox at Kelab Malaysiaku. Julung kali dianjurkan, program berjaya menarik penyertaan seramai lebih 1,000 orang pelajar sekolah menengah daripada 497 sekolah seluruh negara. Kita ada persembahan basket. Program Skillbox at Kelab Malaysiaku dilaksanakan bagi menggerakkan aktiviti Kelab Malaysiaku dan mendekati golongan pelajar susulan arahan daripada KPM mengenai penangguhan aktiviti sukan, ko-kurikulum, seminar, bengkel serta aktiviti lain selain pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Mengangkat dua tema berbeza untuk setiap kali penganjuran, program dimanfaatkan dengan perkongsian-perkongsian menarik selain pop quiz, persembahan pentarama JAPEN dan tayangan video pendidikan. Dia diangkat sebagai salah satu program core curriculum untuk pelajar-pelajar sekolah menengah yang ada kelab Malaysiaku ini di seluruh negara. Kita ada 809 kelab ini di seluruh negara. Jadi ini adalah merupakan salah satu program yang kita angkat sebagai satu program curriculum. Itu sebabnya tadi pengisiannya untuk yang penglihatan ini kita selekkan dengan program-program kenegaraan, kaitan juga dengan sukarelawan daripada Angka Kentan dan juga program-program yang diselaraskan oleh Jabatan Penerangan sendiri. Program Skillbox at Kelab Malaysiaku sesi 1 hari ini yang bertemakan patriotisme membawakan penampilan khas daripada Akademi Pilihan Raya APR, aktivis sosial dan JAPEN. Respon daripada para peserta amat menggalakkan. Banyak soalan-soalan yang dikemukakan oleh para peserta yang dapat dijelaskan oleh ketiga-tiga penceramah tadi, khususnya oleh Angka Kentang lah. Khususnya dalam aspek kesukarelaan, kerja-kerja kesukarelaan. Salah satu elemen yang penting sebenarnya yang kita perlu garapkan
dalam membina kenegaraan dan juga jati diri dalam kalangan generasi muda. Dalam sesi yang berlangsung selama 3 jam itu, peserta didedahkan dengan pelbagai pengetahuan am serta nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi bagi pembentukan sasiah diri yang lebih mampan. Kita tengok dia pun kita dah terinspire dengan apa yang dia dah buat. So kita walaupun kita kecil, kita still boleh ambil benda tu sebagai pengejaran untuk kita and boleh contohi dia. For me basically yang paling best is yang pengetahuan tentang pilihan raya lah. Sebab seperti kita tahu politik kita sekarang tak stabil kan. So ini ilmu untuk kita budak-budak muda, remaja ni semua untuk ada ilmu ni untuk diguna masa akan datang nanti. Program Skillbox at Kelab Malaysia Ku Seri 2 bakal menemui peserta pada 16 Oktober depan dengan pengisian bertemakan pembangunan kerjaya. Dalam keadaan angin dan suhu yang bersesuaian, komponen air pada droplet akan mengering dan tertinggal di udara. Keadaan ini menghasilkan zarah yang dikenali sebagai droplet nuklei. Droplet nuklei yang mengandungi virus adalah sama seperti aerosol dan juga boleh bergerak lebih daripada 2 meter di udara. Ini bermaksud droplet juga boleh bertukar menjadi aerosol atau zarah halus dan terbang lebih jauh dari 2 meter mengikut aliran udara. Apabila seseorang individu berhadapan aliran udara tersebut, mereka boleh dijangkiti virus COVID-19. Justru, pemakaian pelitup muka dengan betul dan penjarakan fizikal adalah sangat penting dalam keadaan sebegini. Bertemu kembali. Sekadar mencuba nasib dengan mempertaruhkan rekaan arca kapal terbang yang dibalut dengan jalur gemilang, seorang murid tahun 5 Muhammad Danish Aiman Muhammad Shahrizal berjaya memenangi tempat pertama bagi kategori penghasilan arca sempena pertandingan bulan kebangsaan anjuran Sekolah Kebangsaan Tambun Tulang di Arau Perlis. Kemenangan itu bukan suatu yang dijangkakan kerana persaingan sengit antara 45 penyertaan lain yang melibatkan murid tahun 4 hingga 6 sekolah itu. Aiman diwakili ibunya yang mengambil hadiah dan sijil penyertaan di Dewan Besar sekolah itu. Arca itu dihasilkan dari keseluruhan bahan buangan seperti botol air dan kayu yang kemudiannya dibalut dengan 6 jalur gemilang. Idea penghasilannya datang dari murid itu sendiri yang dibantu kedua ibu dan ayah. Dia macam, betul ke menang? Sebab masa hantar arca tu kata kat dia ramai lagi yang elok-elok apa semua kan, tapi rezeki dia kot. Pertandingan arca merupakan antara 5 pertandingan yang dianjurkan selain menghias basikal, pakaian beragam, nyanyian lagu patriotik dan deklamasi sajak yang berlangsung sepanjang bulan kebangsaan. Selain itu, pertandingan menghias basikal pula dimenangi Duratul Bahyah Jamidin, juga murid tahun 5. Basikal dia tu yang menarik dia ada banyak bendera. Lepas tu satu lagi kita letak belon dengan belon warna jalur gemilang dan juga nombor 64. Itu kelebihan dia je lah. Atur caranya berlangsung dengan pematuhan SOP yang ketat dan hanya diwakili waris murid yang dijadualkan hadir secara berperingkat. Pihak sekolah amat berpuas hati dengan kelima-lima pertandingan itu mendapat penyertaan daripada 91 orang murid. Menggunakan majalah dan piring kertas terbuang untuk menghasilkan rekaan baju kitar semula. Kegigihan penuntut daripada Institut Kemahiran Belian Negara Peretak itu membawa tuah buatnya yang memenangi tempat pertama pertandingan reka fashion daripada bahan kitar semula anjuran Alam Flora Sdn Bhd Alam Flora. Nur Farizan Jawahir mengambil masa 5 hari untuk menyiapkan rekaannya. Jelasnya, cabaran yang harus ditempuh adalah untuk menjadi kreatif selain menghasilkan rekaan yang menepati kehendak juri pertandingan. Bagi saya, ramai yang terbaik dan yang maksudnya menampilkan identiti masing-masing. Mungkin hari ini rezeki saya berpihak kepada saya, so saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada semua yang terlibat. So, tahniah juga kepada yang lain yang telah mempersembahkan hasil rekaan yang terbaik. Maksudnya kat sini saya peringkat awalnya memang
saya tengok ramai yang the best, so saya tak expect pun saya boleh dapat yang juara lah kat sini. Tempat kedua pertandingan ini dimenangi Muhammad Danish Saiful Rizal daripada Management Science University MSU. Manakala tempat ketiga Wan Rahman Muhammad Izzuan Abdul Rahman daripada Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang Johor. Alam Flora meneruskan inisiatif mereka untuk menyemai amalan 3R, Reduce, Reuse dan Recycle dalam kalangan komuniti menerusi acara tahunan ikonik Waste is Amazing, iaitu pertandingan recreation daripada bahan kitar semula ini. Dengan menggunakan tema paper couture, pertandingan fashion yang unik ini sudah memasuki tahun ke-9 dan pelbagai idea kreatif dan luar biasa ditonjolkan. Pada tahun ini, seramai 20 pereka amatur yang terpilih daripada pelbagai latar belakang. Difahamkan pemilihan kertas sebagai bahan utama kepada rekaan fashion tahun ini disebabkan kajian Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara JPSPN menunjukkan kertas adalah bahan buangan ketiga terbesar selepas sisa makanan dan plastik. Justru melalui pertandingan ini, ia mampu menggalakkan dan mengenengahkan penjagaan serta kelestarian alam sekitar melalui rekaan fashion. Labu sayung biasanya dibuat berdasarkan dua warna iaitu hitam dan coklat serta mempunyai bentuk leper seperti labu bocong, labu telah, labu pucung dan labu panai. Biasanya tanah liat yang digunakan. Namun bagi penduduk kampung Sayung, mereka menggunakan sejenis tanah yang terdapat di daerah Sayung yang didapati 1 kaki daripada aras permukaan bumi. Tanah liat yang digunakan untuk penghasilannya adalah tanah liat berwarna kelabu dan tanah liat berwarna kemerah-merahan. Teknik yang biasanya digunakan ialah teknik lingkaran dan picit bagi proses pembentukan labu sayung. Hiasan yang kebanyakannya diguna seperti pecah empat, bunga api, bunga lawang, bunga cakar ayam, bunga tanjung, bunga cengkeh dan pucuk rebung. Labu sayung kebiasaannya dijadikan tempat menyimpan air dan air yang disimpan dalam labu bukan sahaja segar untuk diminum, malah boleh dijadikan penawar kepada beberapa penyakit seperti demam panas. Arca ini juga penting dalam upacara keagamaan seperti seni bina selain menjadi bahan perhiasan dan cenderahati. Kementerian Belia dan Sukan KBS menangguhkan sementara kebenaran kehadiran penonton atau penyokong ke venue sukan dan rekreasi bagi fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Ia bagi membolehkan perincian semula protokol am dengan mengambil kira penilaian risiko semasa dilakukan oleh KBS. KBS menerusi kenyataan yang dikeluarkan lewat malam semalam memaklumkan pihaknya telah membentangkan cadangan itu bagi pertimbangan kerajaan melibatkan kawasan PPN Fasa 2 dan Fasa 3. Susulan itu, mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 pada 21 September lalu dan mesyuarat Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik pada 22 September memutuskan supaya KBS meneliti beberapa aspek dengan mengambil kira input dan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Menurut kenyataan itu, KBS komited bagi memastikan pembukaan semula sektor sukan dan rekreasi dilakukan dengan teliti seiring dengan keperluan kesihatan awam. Perkembangan bola sepak antarabangsa aksi Bundesliga Jerman. Sekalipun terpaksa beraksi dengan 10 pemain akibat kad merah, gergasi Jerman Bayern Munich tiada masalah mengutip 3 mata untuk kemenangan kelima berturut-turut musim ini. Bayern menundukkan pasukan tercorot Greuther Fürth dengan kemenangan 3-1 di gelanggang lawan. Thomas Müller memulakan rentak jaringan Bayern Munich dengan gol pertama minit ke-10. Minit ke-31, giliran Joshua Kimmich pula mencetak nama selaku penjaring gol kedua. Tekanan berterusan pelawat pada babak kedua sekali lagi menghukum tuan rumah. Sekalipun Bayern kehilangan Benjamin Pavard akibat layangan kad merah 3 minit babak kedua bersambung, kelebihan itu jelas gagal dimanfaatkan tuan rumah. Sebaliknya, gawang Fürth bolos lagi minit ke-68, kali ini menerusi jaringan sendiri Sebastian Griesbach. Bagaimanapun, jaringan sagu hati Fürth terhasil 3 minit sebelum aksi menutup tirai menerusi Cedric Itten. Bayern kekal teratas dengan 16 mata berkelebihan 3 mata ke atas Wolfsburg yang masih kurang 1 perlawanan.
Pendahulu kejuaraan dari pasukan Red Bull Max Verstappen akan memulakan saingan Grand Prix Rusia di kedudukan petak belakang ketika dikenakan hukuman penalti kerana pertukaran enjin. Pasukan itu mengumumkan pemandu dari Belanda akan meneruskan saingan di Sochi dengan hukuman penalti 3 kedudukan ke petak belakang Ahad ini. Keputusan itu dibuat susulan kemalangan dalam perlumbaan lalu di Monza selepas dia dipersalahkan kerana pertembungan dengan Lewis Hamilton. Kemalangan terbaru membabitkan pencabar kejuaraan itu menyebabkan kedua-duanya tidak dapat meneruskan perlumbaan selepas kereta Verstappen bergesel dan berada di atas jentera Hamilton sebelum kedua-duanya terkeluar dari litar. Hamilton menyifatkan peranti keselamatan helo kenderaannya berjaya menyelamatkan nyawanya ketika kemalangan itu. Dalam pada itu, Valtteri Bottas mengungguli sesi latihan pertama GP Rusia selepas merakam catatan masa terpantas 1 minit 33.593 saat. Hamilton di tempat kedua ketinggalan hanya 0.044 saat, sementara Pierre Gasly ketiga. Kita beralih ke tenis terbuka Astana. John Millan dari Australia gagal mempertahankan status selaku juara bertahan selepas tewas di tangan rakan senegara James Duckworth di peringkat suku akhir. Duckworth nyata berada di kemuncak prestasi apabila menewaskan pilihan kelima itu dengan kemenangan straight set 6-4, 6-4 untuk layak ke separuh akhir. Ini adalah kejayaan kali kedua Duckworth layak ke kelompok 4 terbaik selepas kali pertama di terbuka Maharashtra Februari tahun lalu. Dia akan berdepan Ilya Ivashka di peringkat separuh akhir lewat malam ini yang terdahulu menewaskan Emil Savori dalam pertarungan 3 set 4-6, 6-4 dan 6-1. Dalam saingan wanita di terbuka Ostrava, Maria Sakkari mara ke peringkat separuh akhir buat kali ke-6 musim ini selepas mencatat kemenangan straight set 7-5 dan 6-3 ke atas Teresa Matikova. Pemain berranking 12 dunia ini nyata bukan tandingan lawan yang datang dari tiket wildcard sebelum menutup permainan dalam tempoh 1 jam 36 minit. Dia akan menentang Iga Swiatek dari Poland yang terdahulu menang ke atas wakil Kazakhstan Elena Rybakina juga dengan straight set. Perlumbaan unta, acara utama di festival tahunan di utara Nigeria, mengakhiri buletin didik malam ini. Menariknya, pemenang perlumbaan ini adalah seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun. Saya Midi Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.